Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita. Sebelum tu, marilah sama-sama kita subscribe ataupun like kepada video ini. Hari ini saya ingin sentuh mengenai dengan asas tajwid Al-Quran. Jadi dari tajwid dari segi bahasa ni bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. Jadi dalam bacaan kita ini kita perlu mengetahui mengenai dengan tajwid, kerana tajwid ni amat penting. Dalam pertandingan musabaqah Al-Quran, tajwid memberi markah yang paling besar berbanding dengan taranum, fasahah. Jadi dari sudut istilah pula, tajwid ini iaitu mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak-hak sifat yang dimiliki, makharijul huruf, makhraj huruf tersebut. Jadi secara ringkasnya, ilmu tajwid merupakan satu ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul, sebagai satu pengenalan kepada tajwid ini. Al-Quran yang kita baca ini memberi satu kekuatan sekiranya kita mempunyai ilmu tajwid dalam bacaan kita tersebut. Jadi sebenarnya kita mempelajari tajwid ini merupakan satu benda yang amat penting dan amat besar, kerana dengan kita mempelajari ilmu tajwid ini, kita dapat membaca Al-Quran secara fasih, yakni betul dan benar, lancar, serta dapat memelihara lidah kita, lisan kita dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi dalam mempelajari hukum tajwid juga, dari segi hukum mempelajari hukum tajwid ini adalah fardu kifayah. Dan akan tetapi hukum mengamalkan tajwid ini ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Apabila kita belajar tajwid merupakan fardu kifayah. Tetapi setelah kita ingin membaca, apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka menjadi kewajipan yang hakiki, yakni fardu ain atau wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan mukallaf mempelajari hukum tajwid, kerana kita takut kesalahan-kesalahan kita dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi di sini saya ingin menyentuh pada mukaddimah video saya ini, iaitu kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Okey, dalam bacaan Al-Quran ini terdapat dua kesalahan. Pertama, kesalahan yang nyata, al-lahnul jali, dan yang kedua, kesalahan yang tersembunyi, al-lahnul khafi. Dua ini kesalahan yang kita dapat lihat dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Yang mana apa yang dinyatakan kesalahan yang nyata, yang jelas, yang nyata ni maksud dia kesalahan yang besar. Apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf, kita menyebut huruf yang salah, atau perubahan pada tanda baris, sepatutnya kita baca baris atas, kita baca baris bawah, sama ada membawa kepada perubahan, dia akan beri perubahan makna atau tidak dari segi baris tersebut. Kesalahan dari segi kalimah, dari segi ayat. Jadi kesalahan ini dihukum haram dan berdosa. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka solat kita tidak sah atau tidak sempurna solat tersebut. Itu dari segi kesalahan yang nyata, kesalahan jali panggil. Yang kedua, iaitu kesalahan yang tersembunyi, iaitu kesalahan al-lahnul khafi. Kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna, seperti meninggalkan dari segi dengun dan tidak dapat menentukan kadar harakat mat dengan sempurna. Sepatutnya contoh mat wajib ataupun mat jaiz yang perlu dibaca dengan 4 atau 5 harakat, tetapi tidak mencukupi, tidak mencapai kehendak dengun tersebut. Jadi kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat, tetapi para pembaca patut meninggalkannya kerana ia merupakan satu kesalahan juga. Jadi sekadar itu sahaja untuk peringkat mukaddimah pengenalan kita pada hari ini mengenai dengan ilmu tajwid. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi, yang akan saya bincangkan mengenai tingkatan bacaan Al-Quran. Yang mana tingkatan bacaan Al-Quran ini terdapat 4 tingkat bacaan Al-Quran. Pertama, tahkir,
at-tatir, al-tartil, at-tadwir dan al-hadr. 4 ni. Kita akan menyambung lagi kembali. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.